Azazil ni dia ni penghulu malaikat. Dia penghulu malaikat. Makna dia special lah. Betul tak? Kalau malaikat tu dah special, kalau dia penghulu, makna dia lagi special. Dia lagi Tuhan angkat dia. Jadi dia satu orang yang boleh terima segala-gala order, segala-gala ujian. Satu hari atas satu kehendak, sebab dia wujud. Faham? Bila dia wujud, lepas tu dia berkehendak. Bila dia telah hidup, kan, dia berkehendak. Dia tak boleh dia melihat, mendengar dulu, dia berkehendak. Bila dia berkehendak, itu sebab terjadi nak tercipta dunia tu. Sebab berkehendak untuk mencipta dunia, mencipta ni, dia berkehendak juga mencipta Adam. Bila Adam tu masih lagi lembaga, diletaknya lembaga tu, semua malaikat diutus untuk sujud. Iblis tak mau sujud. According pandangan fiqh, kita bercakap pasal dia tak mentaati urusan Allah lah, permintaan Allah. Tapi kalau melalui pandangan tasawuf dan makrifah, dia pun mempersoalkan bab usul. Kenapa dia tak mau sujud? Whatever reason it is, nak jadi jalan cerita, kita nak kena turun ke muka bumi. Adam dengan Hawa nak kena humban. Tak ada ground tu, tak ada benda ni, faham? Okey, so satu yang tu nak jadi sebab musabab. Tapi aku melarang kamu menyembah selain daripada aku. Allah tu mau setiap yang hidup itu hanya menyembah kepada Allah. Tak pedulilah Hindu, Cina, Bengali, apa semua ni, kena sembah Allah. Tapi mereka tak mengetahui, mereka tak tahulah. Sembahlah benda-benda yang lain yang dikeranakan oleh satu kerana, iaitu buat patung, sembah patung. Buat gambar, lukisan gambar, sembah gambar. Atas sini kita berbicara tentang Muhammad, sebab itu Muhammad tak ada patung dan gambar. So, Iblis ni, dia bukan tak tahu Allah terus sembah. Tapi dia kata, aku hanya mau menyembah kamu. Celakalah aku menyembah selain pada kamu. Bukan menyembah, sujud. Sujud ke Adam. Lembaga itu baru lembaga, belum hidup. Lepas tu dimasukkan rahsia makam Qasim ni. Sampai sini, dia bersin. Sampai sini dia berduku. Lepas tu dia keluar, baru keluar. Bila masuk rahsia tu, dia keluar baru sebut Allah. Perkataan yang pertama Allah, bila Allah bernama Allah tu, tak kala Adam bangun. Itu sebab dia cerita usul ada usul adah wadah wadah qasat ta'yin Allah Muhammad Adam. So bila kita bertanya orang, bilakah Allah bernama Allah? Kan orang tanya kita. Saya tak masuk rahsia tu, tak keluarlah nama Allah. Itu sebab dia kena tahu yang menghidupkan tu apa. Bila hidup baru dia sebut Allah. Itu sebab Allah tu muhadas. Itu sebab kalau orang setengah orang tak tahu, orang bawa kadang orang main cakap, orang tulis Allahu. Kan? Aku tahu itu kena, itu awak tak faham muhadas nak kadim, dia kena hu Allah. Jadi nak tahu tu, sebab hu tu masih sebutan. Tapi apa benda dia? Allah tu pun masih sebutan. Masih huruf, makna, maksud. A-L-L-A-H, Allah. A-L-L-A-H, huruf, makna dia Allah, maksud dia Tuhan. Maudhu' dia mana dia? S-E-M-U-T, huruf, makna dia semut, maksud dia binatang kecil yang melata, yang berjalan gini. Maudhu' dia mana? Tak tahu lalat orang tu kata yang ni, hang kata yang tu binatang. Tapi bukan maudhu' bagi apa yang hang sebut. Apa yang hang sebut tadi adalah S-E-M-U-T, makna dia semut, maksud dia binatang ni. Itu L-A-L-A-T. So ini bila main kat maudhu', iaitu memperkenalkan apa yang awak nyatakan, awak perkatakan. Orang kata tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Kalau tak ada benda tu, takkan dia nak sebut. Dalam Quran dia sebut macam-macam. Bukit, ayam tak tahu kot, binatang, manusia, insan, rasul, iblis,
Tapi itu huruf makna. Itu Quran tu. Bila saya kata huruf dan makna, baru huruf dan makna paper dengan ink orang marah. Orang marah ni orang fiqh. Orang tasawuf ni dia senyum. Betul lah Mamat ni kata. Maksud dan maudhu tu mana? Bukan ada kat atas tu. Atas tu cucur terbakar. Rukun 13 pun bukan ada atas kitab tu. Kat sini. Ada wadah waidah. Qasuk ta'ra' ta'yin. Wujud ilmu nusyuhu. Qawli fi'li khalbi. Ada tak mana? Semua tak sini. Jadi, hari ni kita balik pada bab Iblis. Bila Iblis ni dia mengenal. Dia tahu yang ni jasad dia tak sembah lah. Tapi konspirasi behind tu. Pasal Iblis tu datang daripada api. Buat jalan cerita macam mana balik ke neraka, api balik pada api. Memang awak ni tak boleh masuk syurga. Bukan tempat bawa syurga tu. Kalau pulang ke asal awak bukan daripada ni syurga. Awak dijadikan pada api, balik pada api. Yang dijadikan, yang datang daripada Allah ni lah nak balik pada Allah. Sebab kita ni mengandung kasih Allah. Kita ni. Inna Allah ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliya. Pada yang tak faham tu, jangan kira dah kira. Pasal apa yang aku cerita ni bab tasawuf. Dan apa yang aku cerita ni bab makrifah. Mereka akan berpaling lah. Wasawa'un alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Tak boleh nak kata apa dah. So hari ni, bila Iblis tak mau menyembah, Tuhan buang dia dalam syurga. Dari Garden of Eden tu, Tuhan buang dia. Bila buang dia, lepas tu Allah hidupkan Adam. Bila hidupkan Adam, Iblis bercakap ke Allah, izinkanlah aku hidup sampai ke akhir esok. Dan jangan matikan aku kerana aku nak menyesatkan anak cucu Adam. Kalau dari sudut tasawuf, awak ni nak mencuri, aku jaga lain, dia usah orang. Aku ni apa dia dalam keadaan bersubahat. Kalau dia nak buat jahat, Allah izinkan. Kita tak berani nak cakap. Betul okay? I mean indirectly we don't want to say that. Because Tuhan kata aku mengetahui apa yang aku lakukan. So kita setuju. Faham tak? Sebab dia kata baik dan buruk dapat aku. Dan dia kata akulah yang menyesatkan dan akulah yang beri petunjuk. Surah Ibrahim ayat 4. So sekarang surah Surah Yunus ayat 99. Sama ayat signifikan dia. Okay? Hang siapa? Yes. Hang siapa nak bagi orang beriman dia. So Iblis keluar daripada taman syurga tu. Maka Adam tengok burung merak tengah making love, berkasih-kasih. Dia tanya, wahai Tuhan, sedang apakah mereka ini? Sedang berkasih-kasih. Baru dia didatangi Hawa. Hawa dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu ni Hawa nafsu. Sebahagian daripada nafsu tu adalah Hawa. Hawa nafsu tu orang sebut. Ni dia ikut Hawa nafsu kan. Faham tak? So nafsu ni ada kategori dia juga. Amarah lawamah marhamah radiyah kamaliyah mardiyah. Mutmainah tu kosong. Jangan duk kisah apa dah. Mutmainah tu macam CD player. CD player tu mutmainah. Nafsu ni CD itself. Masuk ROM, keluar ROM lah. Masuk marah lah ni CD player ni. Tubuh ni macam CD player ya. Kosong. Itu sebab dia kata nafsu Muhammad tu adalah nafsu. Dia masuk. Tapi Muhammad mana? Sebab dia awal nur akhri. Awal-awal penjadikan Nur Muhammad. Nak tahu rahsia insan tu siapa? Tu sebab ada setengah orang mengaji menaruh, ada setengah orang mengaji hakikat insan apa semua ni. Tapi di Malaysia, yang peliknya, yang ban ilmu-ilmu ni ulama fiqh. Kita kena ada ulama tasawuf untuk berbicara tentang tasawuf. Faham? Kena ambush. Sebab apa? Sebab pengajian dia anggap sesat. Padahal awak tak faham. It doesn't mean that thing wrong when you don't understand. Orang nak cerita buat kami, orang nak cerita buat yang ni. Semua itu pengajian tasawuf, bukan pengajian fiqh. Tapi memang fardu ain itu sekali. Tidak, kenapa tak dia usul fiqh tasawuf fardu ain? Kenapa dia kena ada satu dalam 3 rangkaian? Dia kena ada pelajaran bahasa Malaysia lah. So, baik, balik kepada ni, Iblis duk tengok Adam dengan Hawa duk seronok-seronok dalam tu. Tiba-tiba Tuhan dah warning, kau boleh berseronok-seronok dalam ni.
Tapi awak jangan makan satu buah di pohon tu. Sebelum iblis masuk lagi dia warning dah. Buah tu jangan makan. So dia dah tahu dah apa nak jadi. The script is there. You have to walk along with the script. When come to the part you get killed, you get killed. You being stupid, being stupid. You being cheating, you being cheating. But it's only matter of script you have to go along with. Faham ke? Pun study, Apik study, semua study di sini kawan-kawan sahabat saya. Balik semua tak kerja dengan apa yang lepas study. You pass your fucking brain for 8 donkey years for nothing. Pasal kau skrip dia in the end lagu lain. Itu sebab bila kita tahu segalanya telah direncana Allah, what is there is to relax, to calm down, to enjoy the ride again. Main macam mana pun, we standing still. Come whatever, man. Faham? Cuma bila kita tak sedar, segalanya telah direncana Allah, di tangan Allah. Akulah yang memilih dan akulah yang menyesatkan. So, when we know this, we calm down, we relax. Ada orang kata tengok dia lepas mengaji tu, kena macam-macam kiparah Allah Ta'ala bagi kat dia. Faham? Nabi-Nabi kena macam ni. Para wali Allah, Nabi-Nabi, sufi-sufi Allah baca cerita lepas, semua fucking hardcore being tortured until nothing can be dropped. Squeeze till nothing can drop. Dah tahu, dah habis dah kena. So bila kita kena, yang mengaji ni orang kata tengok kiparah. Dalam makrifah tak ada kiparah. Dalam ilmu hakikat ataupun tarikat ada cerita makrifah, kiparah, sebab dia masih lagi bergantung kepada syekh dan itu dan ini. Orang tiba katakan hakim tak betul sebab ni sebab ni. Jadi gini sebab ni. Itu ilmu hakikat. Tapi bila ilmu makrifat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, marilah menuju ke arah kejayaan. Sari dalam azan dia sebut sari dia sebut 5 kali azan. Dalam 5 kali itu ada 4 kali la haula wala, makna 20 kali. Kena 20 tahun 146,000 kali. Dia nak terima sekali yakin. Yang hang tu betul-betul kata hang tak ada dah. Tak ada daya upaya. Itu pengajian tasawuf, makrifah. Apa amalannya? Amalannya mengingati Allah dengan tanpa berhuruf dan bersuara. An-niyatu bi qalbi bila saltin wal hurfin. Tapi hari ni orang tak faham. Orang mengaji makrifah ni dia pun bercampur balik dengan bila susah lah, hidup susah ni sebab mengaji. Bukan, Hindu Cina pun dah susah. Iblis tu pergi depan pintu syurga, jumpa dengan ulang. Ulang tanya macam mana, hang tak boleh masuk. Masa tu menjaga syurga, belum lagi Ridwan dengan Malik neraka. Kalau cerita tu, lepas tu ulang nganga, dia masuk dalam mulut ulang tu. Ulang kata kalau masuk ke telan, dia masuk ulang lah nak buat apa. Hanglah satu binatang yang bodoh. Aku telah ada perjanjian dengan Tuhan, tidak akan mati sampai ke akhir zaman. So kalau aku duduk dalam pokok hang, siapa nak mati? Apa hang makan aku tendang. Sekarang aku squeeze hang punya pokok, nampak apa? Lepas tu ulang tu masuk ke dalam, pergilah luar dia dekat pokok kaldi. Maka dia berubahlah jadi buah. Semua orang tahu cerita ni, tapi orang tak perasan. How can iblis masuk balik? Dengan tipu helah aja, bukan amal ibadat. Sebab syurga tu bukan tempat dia. You see my point? Kalau Tuhan menjaga sekalipun, kalau dia tak izin, tak jadi. So hari ni para pengaji ilmu makrifah ni tak nampak, tak faham benda ni. Dia berbalik kepada tasawuf. Itu mencerita nak jadi baik. Art of becoming. Lepas tu masuk dalam fiqh balik. Art of judging, hukum. Lepas tu masuk dah usul balik. Mereka hentam. Dia ni dulu macam ni. Dia ni dulu waktu dia dengan bapak dia macam ni. Dia lagu ni, dia lagu ni, dia lagu ni, lagu ni. Tapi hari ni, aku nak minta satu. Tujuan aku nak cakap ni, minta Malaysia legalize tasawuf. Legalize makrifah. Demi menyelamatkan anak-anak muda. Aku ke RNR Batu tak. Aku berhenti. Kutu mak rempit ni 1,000 hakim. Sampai polis berhenti lalu.
Dia pun yang ambil gambar selfie dengan aku. Abang, saya ada ikut YouTube abang. Best ilmu abang. Best abang duk ajak ni best. Aku tak ada. Yang aku sembang ni bukan hak aku. Hak Allah. Itu sebab connected ke hampa. Sebab dia kata dia berserta dengan hampa. Jangan ingat kalau aku kata ilmu aku ni. Besar melukut pun tak ada. Mak kempit ni. Harus nak race ni. Dia pun berhenti main ambil gambar akhir. Pasal dia pun nak ilmu ni akhir. Han tengok dalam masjid pun lah ni orang kunci masjid akhir. Tak sedih akhir. Masjid kena kunci. Church yang boleh jalan aku tu masuk. Pasal orang kata orang duk curi macam taklah satu pengawal ke apa situ. Orang masuk malam nak berzikir ke. Orang masuk malam nak ni ke. Faham? Pasal rumah Allah. Jangan kunci. Guna akal. Macam mana tak bagi orang mencuri. Kalau orang mencuri tu fikir ilmu apa dah hampa ajak kat mereka. Sampai mereka masuk masjid mencuri. Kecil-kecil tu ilmu apa ajak. Sebab dia tahu Tuhan tak berserta. Mereka dah jadi musang masa tu. Bukan jadi manusia. Musang ni dia tengok orang dia nak mencuri. Ayam tu ada. Dia tak tengok ayam tu. Dia tengok Tuhan dia ada tak. Sebab dia dah musang. Jadi manusia tu bila dia jadi binatang. Dia tengoklah manusia lain. Dia tak sedang yang dia tu Allah berserta. So ilmu tu orang tak ajak. You see the big mistake. Habis hari ni kau nak cakap bahawa agama kena ada jubah sorban. Itu sebab aku stay macam ni Hakim. Dia kata inna Allah ala bizatil sudud. Aku hanya memandang pada hati kamu. Hari ni bulan puasa. Oh semua orang puasa tak makan ni apa semua sabak lah itu ni apa semua sabak buat ni apa. Sebulan je. Another month. 11 months. Dia nak beauty the ideal fitri itself. Yang paling best climax tau dalam puasa ni hari raya. Bila hari raya tu orang maaf. Baru nampak Ar-Rahman Rahim. Memberi, bersedekah, budak-budak lepas tu memaafkan yang ada salah. Tapi dia ambil 30 hari untuk drop hamnya anger tau. Sebab kalau hang puasa, hang sakit hati kat mamak tu, puasa hang tak laku. Hang dapat lapak dahaga je. Ada setengah orang bergaduh dengan itu. Dia tahu dalam bulan puasa dia ni. Hang kena minta maaf kat dia balik. Bermaaf-maafan. Tak boleh tunggu raya baru nak. Sebab apa? Dah 3 bulan tu dah dia drop hamnya anger. Itu the beauty of Ramadan. Tapi para sufi, para wali Allah, dia ambil the beauty tu for 365 days. Para